Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini agenda awal ni. Mesyuarat pertama, penggal pertama, Parlimen pertama telah diadakan pada 11 September 1959 di Dewan Tunku Abdul Rahman di Jalan Ampang. 62 tahun menjadi saksi rakyat, 62 tahun memegang aspirasi menerusi wakil rakyat yang dipilih. Pelbagai sejarah besar dilalui Parlimen dalam membina sebuah negara Malaysia. Menelusuri tahun demi tahun, Parlimen membentuk evolusinya dalam pelbagai perkara. Semalam Perdana Menteri umum 7 tawaran bagi laksanakan transformasi Parlimen dan juga pentadbiran kerajaan. Manakala sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan bahawa Akta Perkhidmatan Parlimen bakal diperkenalkan semula bagi memberi kebebasan kepada Parlimen. Evolusi Parlimen Malaysia 62 tahun, apa pula selepas ini? Jadi bersama-sama saya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat walafiat. Ya, Datuk Seri menelusuri 62 tahun Parlimen, melihat kepada evolusi dan juga transformasinya, apa yang Datuk Seri boleh katakan melihat perjalanan Parlimen ini? Biar saya mencerita kisah ringkas dulu. Kalau kita lihat Tanah Melayu independen pada 31 Ogos 57. Jadi kenapa pula Parlimen? Pada Ogos 57 itu perlembagaan telah diguna pakai. Dalam perlembagaan itu telah menentukan bahawa perlembagaan Malaysia telah menentukan bahawa kita mempunyai parlimen yang dua dewan, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Tapi kenapa pula Parlimen ini dikatakan 62 tahun, padahal kemerdekaan itu dah 65 tahun, 65, ya. 3 tahun awal. Sejarahnya begini, ya. Apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan di bawah Federal Agreement 1948 dahulu. Jadi pada ketika itu kita menggunakan istilah Dewan Undangan Persekutuan untuk penggubal undang-undang seluruh negara pada ketika itu. Itulah kali pertamanya sebenarnya kita mempunyai penggubal undang-undang yang mutlak. Tetapi dia tidak dilaksanakan hingga tahun 55 apabila pilihan raya yang pertama diadakan di Melaya, yang mana Tunku Abdul Rahman menjadi Ketua Menteri Melaya pada ketika itu. Dan pada ketika itu diwujudkan Dewan Undangan Negeri. Pada ketika itu kita mempunyai Dewan Undangan Negeri yang mempunyai 52 ahli dipilih, 35 ahli dilantik dan 11 wakil daripada negeri-negeri di seluruh Melaya. Dan itulah jumlah keseluruhannya ahli Dewan Undangan Persekutuan pada ketika itu. Selepas itu kita secara ringkas, selepas itu kita merdeka pada Ogos. Perlembagaan persekutuan yang digubalkan oleh pihak Reid Commission. Jadi kalau kita lihat perlembagaan persekutuan itu menggunakan istilah yang pertama dalam perkara 46 menentukan bahawa ahli Parlimen Dewan Rakyat ialah 104. Jadi dia berkurangan daripada itu, jadi pemilihan raya itu untuk menyelaraskan semua sekali, untuk memilih semua 104 orang ahli Dewan Rakyat. Dan itulah pilihan raya diadakan selepas merdeka. Jadi pada sebelum merdeka itu diusulkan di Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu, berasal daripada di bawah Undang-Undang 57 tu, supaya nama Majlis Persekutuan itu dikekalkan hingga satu ketika diadakan pilihan raya umum yang pertama untuk seluruh Tanah Melayu untuk memilihkan wakil rakyat. Itulah makanya barulah wakil rakyat dipilih pada bulan Julai. Pilihan raya bulan Julai 1959. Selepas itu semua proses mengangkat sumpah dan sebagainya itu dilaksanakan pada 11 hari bulan. Itu hari peresmian yang mana yang di Pertuan Agong mengisytiharkan penubuhan Dewan Negara.
pada ketika itu persidangan bersama ya Dewan Rakyat dan Dewan Negara di Dewan Negara, bukan macam sekarang kita laksanakan di Dewan Rakyat. Ini juga telah ada disebut dalam Perlembagaan Malaya pada ketika itu, bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh memberi titah ucapan di majlis bersama Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Pada ketika itu diadakan di Dewan Negara untuk merasmikan kewujudan Dewan Negara. Jadi itulah bermulanya Parlimen Malaysia di bawah perlembagaan untuk penubuhan Parlimen mendua-dua majlis. Jadi bukan oleh kerana kita tidak berkemampuan kemungkinannya daripada Ogos 57 hingga tahun 60 untuk melaksanakan dua dewan. Kerana banyak perkara-perkara yang perlu dibuat dan pilihan raya yang keseluruhan yang belum dibuat. Jadi dengan itu maka strukturnya daripada sudut undang-undang dan struktur daripada sudut fizikal belum lagi diwujudkan pada ketika itu. Dalam masa 3 tahun itu peluang yang banyak untuk kerjaan menubuhnya. Tetapi daripada sudut bangunannya pula pada tahun 56 dah pihak kerajaan pada ketika itu memikirkan kita kena ada bangunan sendiri. Kerana daripada tahun 55 apabila Dewan bersidang, dia bersidang berpindah randah. Daripada satu tempat ke satu tempat, 3 tempat dia pilih. Saya ada tertulis dalam buku saya ni, nama-nama tempat yang untuk persidangan Parlimen pada ketika itu. Hingga wujudlah satu pemikiran bahawa Parlimen ini adalah simbol kemerdekaan negara. Tapi kita tidak ada bangunan pada ketika itu. Maka itulah dikehendaki bahawa mewujudkan satu bangunan Parlimen itu sendiri pada 56. Jadi banyaklah perancangan untuk mengadakan international architectural competition. Lepas tu tak mungkin boleh berlaku. Dipikirkan pula untuk mengadakan di peringkat Commonwealth. Selepas itu pengarah JKR menteri arahan dan tak jadi pula Commonwealth Architectural Competition tu dijadakan. Diarah saja pengarah JKR untuk menubuh satu jawatankuasa yang dipengerusi oleh pemimpin arkitek JKR pada ketika itu untuk membuat satu kerangka dan satu perancangan untuk menubuh Parlimen. Jadi dia hampir serentak pada ketika itu dilaksanakan dan apabila sampai kepada 11 September ni maka Dewan Negara diwujudkan, takkan lama sangat menunggu. Lepas tu 104 orang ahli untuk Dewan Rakyat dan tadi yang 35 tadi masih masuk dalam jadi Dewan Negara. Jadi ahli yang dilantik. Mengikut perlembagaan ada dilantik daripada pihak-pihak negeri, ada yang dilantik oleh Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Kalau dilihat dia bertukar sekarang, ada tambahan pula kerana kewujudan apa dikatakan wilayah persekutuan itu kemudian. Jadi sekarang kita ada wakil daripada wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wakil wilayah persekutuan Putrajaya dan juga Labuan. Jadi sekarang kita dah mempunyai 3 jenis perwakilan dalam Dewan Negara. Iaitu yang dilantik oleh yang dipilih oleh negeri, yang dilantik oleh pihak wilayah dan yang dilantik oleh Duli Petugas Yang di-Pertuan Agong untuk masuk ke Dewan Negara. Tapi dia ada syarat-syarat yang tertentu ya. Jadi selepas ini apa yang berlaku juga perubahan ya. Perlembagaan tidak berubah. Yang berubah ialah peraturan dan undang-undang dia. Jadi apabila Tanah Melayu mewujudkan Dewan Undangan pada tahun 48 yang diguna pakai pada tahun 53, satu peraturan untuk badan itu pada tu dibuat. Jadi apabila kemerdekaan dia paksa dipindah lagi sekali. Dipindah lagi sekali oleh kerana dulunya pengerusi Dewan Majlis Undangan Persekutuan tu dipengerusi oleh Suruhanjaya Tinggi British di Tanah Melayu. Jadi pada bulan Mac tahun 1953 pelantikan orang tempatan Datuk Mahmud bin Mat, orang Pahang, bekas Ketua Menteri Besar Pahang, dilantik jadi speaker yang pertama di Dewan tu.
Selepas itu kita menghadapi pilihan raya. Lagi sekali diubah. Perubahan tu berlaku kepada parlimen tetapi undang-undang tak ubah. Peraturan diubah, lepas tu 53 punya peraturan tu masih digunakan pakai di bawah apa dipanggil undang-undang The Houses of Parliament Privilege and Powers Act. Pada itu masa tu The Houses of Parliament Privilege and Powers Ordinance 1952. Selepas itu bila datang Merdeka, kita menggubal lagi satu peraturan untuk menyesuaikan keperluan Majlis Undangan Persekutuan lepas tu. Undangan Persekutuan di bawah perlembagaan yang pada itu pada perlembagaan kita yang wujud sekarang ini diguna pakai. Agreement 1948 itu dilihat sebagai perlembagaan. Ya, jadi diwujudkan satu peraturan baru pada tahun 56. Tapi landasannya menggunakan peraturan-peraturan yang lama, digubal secara komprehensif untuk menyesuaikan diri kepada peraturan Dewan yang baru di bawah kemerdekaan. Dan peraturan itu diguna pakai hingga tahun 59. Hingganya satu jawatankuasa pada 1959 ditubuhkan selepas pilihan raya, dipengerusi oleh Tun Razak untuk menggubal peraturan untuk Dewan Rakyat dan salinan daripada peraturan itu diberi kepada pihak Dewan Negara baru ditubuh pada 11 hari bulan untuk diguna pakai di Dewan Negara dan diubah suai untuk kegunaan Dewan Negara. Jadi perubahan dalaman boleh dilihat oleh pihak parlimen itu sendiri. Tetapi pada masa itu perancangan untuk membina bangunan parlimen itu masih berjalan. Masih dilaksanakan lah. Oleh kerana pada ketika itu bukanlah mudah nak cari duit. Kos pembinaan Dewan Parlimen itu besar pada ketika itu. Sebenarnya jumlah keseluruhan yang membina parlimen itu dulu ialah bangunan parlimen ini saja 17 juta. Pada ketika itu satu jenis duit yang besar lah. Selepas itu untuk mengubahkan hala tuju jalan Mahamiru dan sebagainya itu, jalan-jalan pergi ke Lake Garden dan sebagainya itu diubah hala, kos 2 juta. Jadi memindahkan istana kecil daripada Kedah dan Perak ke tempat lain pun juga mempunyai kos-kos yang tersendiri. Jadi perubahan itu terus berlaku dan hingganya kita masih gunakan perundangan sama, perlembagaan yang sama dan juga peraturan yang sama hingga selepas tahun 59 apabila parlimen ini diwujudkan. Jadi itulah kenapanya walaupun kewujudan parlimen Malaysia secara tu dia memang dah wujud lama. Tetapi hanya 2 majlis itu bermula pada 11 hari bulan September tu. Itu yang menjadikan 62 tahun. Nah, itulah yang menjadi 62 tahun tu. Bila saya mendengar Datuk Seri bercerita berkaitan dengan parlimen ini, saya rasa seperti membaca buku sebab Datuk Seri seorang penulis dan juga memahami keadaan dan situasi sebenar keadaan parlimen. Kalau Datuk Seri masih ingat kali pertama Datuk Seri menjejakkan kaki ke parlimen dan selepas itu bagaimana Datuk Seri melihat kepada perubahan-perubahan sehingga kenyataan Datuk Seri melihat kepada undang-undang yang perlu diperkenalkan semula? Saya masuk parlimen 1990, iaitu 31 tahun yang lepas ya. Tetapi pada ketika itu kita mempunyai satu perundangan yang penting kerana apabila selepas 59 pada ketika itu speaker kita ialah Tan Sri Muhammad Nur Umar. Jadi dia yang mencadangkan supaya diadakan perundangan untuk membebaskan parlimen daripada kawal seliaan pihak eksekutif. Maka diwujudkan satu undang-undang dipanggil Parliamentary Service Act 1963. Itu digubal di parlimen pada 63 dan diluluskan parlimen. Jadi dengan sendirinya apabila undang-undang itu dilulus oleh pihak parlimen, makanya parlimen tidak lagi di bawah pentadbiran eksekutif.
Dia punya sumber kewangan macam mana dia kontrol, pegawai-pegawai pelantikan, semua di bawah jagaan parlimen itu sendiri. Tetapi banyak kelemahan undang-undang ini. Kerana kita menyalin undang-undang daripada England. England mempunyai tradisi, convention dan amalan yang begitu lama sampai 800 tahun. Jadi kita nak copy undang-undang dia, codified law dia, berlandaskan amalan dia. Kita tak ada amalan dan practices yang dah lama. Ya. Jadi kita tidak betul menguruskan parlimen. Jadi berlakulah satu gisilan tahun 1993. Apabila berlaku kegisilan hingganya pegawai-pegawai tak dibayar gaji, pekerja-pekerja tak bayar gaji, supply tak pun tak dapat pembayaran daripada pihak kontrak-kontrak pada parlimen. Jadi itulah makanya berlaku pada itu satu keputusan untuk memansuhkan undang-undang itu. Bila undang-undang itu dimansuh, dengan sendirinya parlimen itu letak di bawah kerajaan balik. Ya. Iaitu kewangannya jaga Kementerian Keuangan, pegawainya dijaga oleh pegawai JPA. Bahkan setiausahanya yang mana dahulunya ialah di bawah parlimen itu sendiri, pelantikannya dah boleh duli tuanku yang di Pertuan Agong dan kawasan disiplinnya semua di bawah perlembagaan saja. Tak ada lain. Jadi apabila dia ambil alih kerjaan, dia terletak di bawah kerjaan JPA dan di bawah MOF dia punya gaji dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu parlimen yang di bawah kawalan kerjaan. Ini yang dilihat oleh semua ahli parlimen yang mengetahui soalan kebebasan satu institusi yang patut bebas. Mesti ada undang-undang ini. Jadi perkara ini telah dibincang. Hingganya pada tahun 2009, saya mendapat arahan daripada Tan Sri Abu Zahar Ujang, Presiden Senate, atau yang Ketua Dewan Negara, memberi saya mandate untuk menubuhkan satu jawatan kuasa across political divide. Semua masuk dalam situ, DAP, PKR, orang UMNO, orang PAS, Wakil Sarawak, Wakil Sabah, MCA, MIC, semua masuk dalam jawatan kuasa. Saya mempengurusi. Dan kita tubuhkan tu, kita buat kajian 1 tahun lebih. Dan saya membuat 2 undang-undang sebenarnya. Satu undang-undang untuk menggantikan undang-undang apa dipanggil the House of Parliament Privilege and Powers Act 1952, revised 1988. Untuk ganti supaya undang-undang itu lebih moden, lebih terkini dan lebih selaras dengan apa diamalkan oleh negara-negara Commonwealth yang lain. Yang kedua ialah saya nak mewujud semula satu undang-undang pentadbiran parlimen. Dan undang-undang pentadbiran parlimen ini lebih cukup, lebih komprehensif, lebih komplit. Mempunyai komisen-komisennya sendiri macam apa yang dibuat di negara-negara lain macam di England, Canada, Australia, New Zealand dan sebagainya. Tetapi apabila kajian saya, mandate saya senang saja. Mandate saya bila dah siap kajian, serah kepada Speaker Dewan Negara, serah kepada Speaker Dewan Rakyat dan serah kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tetapi oleh kerana kekeliruan sedikit, jadi ada pihak yang mendedahkan dalam media mengatakan dia tak setuju. Sebenarnya apa yang berlaku, yang tak setuju tu ialah dia curb out soalan kenaikan gaji. Pada ketika itu, pada tahun 2010, gaji ahli parlimen Malaysia di antara yang terkecil di dunia. Sama dengan gaji negara-negara contohnya Christmas Island, Cambodia, negara-negara kecil lah, negara-negara miskin dan sebagainya. Jadi adalah dipandang semua pihak bersetuju. Itu kecil. Jadi selepas melihat semua imbuhan dan pendapat kemudahan oleh ahli parlimen seluruh Malaysia, jadi saya buat cadangan dan cadangan itu yang tak disetujui oleh kerana political mileage tu. Jadi oleh kerana yang satu ni tak disetujui, undang-undang yang dua dan saya sudah rangka dah saya dah pindah termasuk dengan etika ahli parlimen. Dah ada kerangka dia dibuat. Saya dapat sokongan daripada pihak ketua hakim untuk melantik seorang
daripada AG Chambers untuk membantu saya macam mana nak buat undang-undang baru. Jadi semua ni ada pada saya kepada kita itu. Jadi semuanya sebagai satu pakej ditolak. Inilah cerita sejarah kegagalan untuk melaksanakan transformasi yang asal sebenarnya. Itu pada tahun berapa, Datuk Seri? Tahun 2010 dan 2011. Laporan saya bulan Julai 2011. Baru pun dijumpa buku tu 4 hari lepas. Jumpa buku tu dah kuning dah. Okay. Tapi bayangkan 2011 tu. Jadi itulah yang kita lihat sekarang. Kita nak bawa balik cerita apa yang saya gagal buat pada tahun 2011 tu. Kita nak bawa balik supaya parlimen itu betul-betul independen daripada eksekutif. Dan kita nak lihat undang-undang yang lapuk tahun 1952 ni diganti dengan undang-undang yang baru yang tidak pernah digantikan. Bayangkan daripada tahun 1952 dahulu digubal. Tak ada pindaan. Jadi berlaku satu insiden apabila orang luar menghalang yang berhormat ahli parlimen di parlimen untuk memasuki parlimen pada satu ketika pada tahun 2008-2009 kurang lebih macam tu. Dia dihukum RM1,000 saja. Because itulah maksima yang speaker boleh buat. Because undang-undang tu meletakkan hukuman RM1,000. Jadi orang tu kena RM1,000, budak pergi sekolah pun mana anak orang kaya tu ada RM1,000 dalam poket dia. Nah, ini kan pula orang yang high profile melakukan perkara yang salah di parlimen. Jadi dia kena hukum. Speaker bagi tahu saya pada Wan, kata dia, my hand is tied. Undang-undang tu mengungkung saya. Itulah illustration ataupun contoh mengapa undang-undang ni perlu diperbaiki. Jadi dalam keadaan semikianlah makanya saya melihat semenjak itu isu berhubung dengan kebebasan parlimen sebagai badan pemantau kerajaan, aktiviti setiap menteri dan kementerian perlu diperkukuhkan. Perlu diberi perundangan di sebaliknya, perundangan untuk memberi kebebasan ini. Jadi alhamdulillah bila saya masuk jadi menteri di sini, walaupun banyak kegagalan dilihat over the years semenjak undang-undang itu termansuh pada 1993. Saya cukup yakin saya berkemampuan membuatnya. Beri saya sedikit peluang kena meminda undang-undang dan meminda perlembagaan. Dan saya cukup yakin ahli parlimen sama ada dia daripada kerajaan ataupun pembangkang akan bersama dengan saya. Sebabnya ialah untuk mempertingkatkan tahap kebebasan parlimen itu sendiri. Itu memartabatkan parlimen dan memartabatkan perlembagaan sebenarnya. Itu adalah role tiap-tiap ahli parlimen. Sejak 2011 apa yang Datuk Seri nyatakan dan dibawa pula pada tahun 2021 dan selepas 8 hari. Sebenarnya 2014 dibawa sekali lagi. Dibahas panjang lebar oleh Yang Berhormat Sabri Cik, Yang Berhormat Tan Sri Sahri, Yang Berhormat, banyak 2-3 lagi Yang Berhormat membahaskan perkara itu untuk membincang cerita yang sama. Jadi yang terakhirlah 2020 tu sebenarnya yang terakhir. Sebenarnya yang 2020 tu adalah echo daripada apa yang berlaku dahulu. Over the years. Ya, Datuk Seri mungkin dalam tempoh 2 minit di akhir ini, bagaimana Datuk Seri nak melihat kepada selepas ini perjalanan yang Datuk Seri nak bawakan, dan saya yakin selepas Datuk Seri nyatakan 8 hari yang lepas ia mendapat sokongan dan juga banyak tindakan dan juga komen-komen positif daripada mereka yang mungkin melihat kepada pembentukan sesuatu yang perlu dilaksanakan. Apa yang Datuk Seri harapkan selepas ini, selepas 62 tahun melihat parlimen lebih berevolusi dan juga berevolusi? Saya memang saya sekarang rasa bahasa orang putih dia very excited lah. Kerana perjumpaan saya dengan 2 speaker parlimen dan pegawai-pegawai parlimen, bahawa dua-dua speaker parlimen, Tan Sri Rais Yatim daripada Dewan Negara, Datuk Azhar Harun daripada Dewan Rakyat, dua-dua memang positif. Saya bagi tahu dengan 2 orang leader of the second organ of government ni. Sebab kerajaan ni ditadbir oleh 3 bahagian dalam separation of powers, iaitu eksekutif, legislatif dan judiciary. Jadi dua-dua ni
menyokong tindakan itu, saya kata yang berhormat Tan Sri, this is going to be your baby. I will become the supporting person di belakang, memberi kemudahan, facilitate whatever is to be done by you and the two speakers. Jadi dua-dua ni, dan kita dah menubuh satu jawatankuasa ya. Dan saya dah bagi maklum kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang saya akan tubuh satu jawatankuasa bersama, dan saya dah menulis surat kepada Peguam Negara untuk memohon bantuan kepakaran penggubalan undang-undang supaya penggubalan ini diserah kepada Parlimen supaya mempercepatkan proses. Jangan diserah kepada AG. Biar Parlimen yang buat penggubalan dibantu oleh draftsman daripada AG Chambers dan kita boleh percepatkan tu. Jadi selepas berbincang dengan beberapa orang kawan daripada both the political divide, orang kata, saya mendapati jawapannya semua positif. Jadi saya lebih lagi terdurung dan terpanggil bahawa this time around insyaAllah kita akan berjaya juga menempatkan Parlimen di satu tempat yang sebenarnya sepatut Parlimen itu diletakkan. Datuk Sri excited dan pastinya kita juga teruja untuk melihat kepada hasilnya selepas ini. Terima kasih kepada Datuk Sri atas perkongsian itu yang cukup bermanfaat untuk kita melihat kepada 62 tahun Parlimen. Itu tadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Saya Ihsan Dahaya. Sekian dulu agenda awal ni. Assalamualaikum dan jumpa lagi.